Baik, terima kasih Cik Hakim daripada MFPC. Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua peserta pada pagi ini. Dan saya Syarul Nizam daripada FIMM akan bercakap tentang skim unit amanah dan juga skim persaraan swasta. Okay, so baik. Tanpa membuang masa, saya akan terus kepada kedua-dua produk yang kita ada ni. Ada dua-dua produk ni adalah produk untuk menabur yang kita ada di Malaysia sekarang ni. Dan kedua-dua produk ini adalah diakui dan juga dilesenkan oleh Suruhanjaya Security. Ya. So ini adalah produk-produk yang sah, produk-produk pelaburan yang sah yang ditawarkan untuk para pelabur, terutama kepada golongan muda yang ingin mula melabur dengan jumlah yang kecil dan juga risiko yang rendah. Baik, apa itu unit trust ataupun skim unit amanah? So, unit trust ini adalah satu bentuk pelaburan secara bersama di mana sekumpulan pelabur akan mengumpulkan wang mereka dan juga mengamanahkan kepada seorang pengurus pelaburan yang akan membuat pelaburan bagi pihak mereka ke atas saham-saham yang berada di Bursa Malaysia dan diuruskan oleh pengurus profesional ini, yang kita panggil sebagai fund manager ataupun pengurus dana yang profesional. Okay. Jadi dalam kita ingin buat pelaburan, biasanya kita mungkin sebagai seorang yang baru ingin melabur, kita mungkin tidak ada wang yang banyak untuk melabur, dan kita tahu bahawa di Bursa Malaysia kita ada lebih daripada 600 syarikat ataupun kaunter yang menawarkan saham-saham mereka untuk dijual beli, dan mungkin setiap satu saham itu harganya agak tinggi, katakan satu saham yang bernilai RM5 seunit. Dan di Bursa Malaysia kita perlu membeli dalam satu lot iaitu 100 saham. Ya, so 100 unit mungkin akan bernilai RM500 dan kita mungkin hanya ada RM50 saja. Dari bagaimana dengan RM50 kita boleh mulakan untuk melabur. Okay, so ini adalah caranya dengan melabur dalam unit trust ataupun unit amanah ni, di mana kita kumpulkan 10 orang yang mempunyai RM50 ini. Dan jumlahnya akan menjadi RM500 dan RM500 inilah yang akan digunakan untuk membeli saham tadi satu lot. Ya. Jadi pulangan daripada saham tersebut akhirnya akan dipulangkan balik kepada pelabur-pelabur tadi. Ya. So itu yang dimaksudkan sebagai unit trust ataupun skim unit amanah ini, di mana sekumpulan pelabur yang mempunyai keupayaan melabur yang agak rendah berkongsi bersama dan membuat satu bentuk pelaburan dan diuruskan oleh pengurus dana yang profesional. Okay. Dan semua syarikat yang menawarkan unit trust ini adalah dilesenkan oleh Suruhanjaya Security dan mereka menjadi ahli kepada FIMM. Jadi FIMM akan mengawasi mereka dan memastikan mereka ini mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Ya. Dan syarikat-syarikat pengurus dana ini ataupun yang kita panggil sebagai UTMC, mereka lah yang akan menjual dan juga membeli unit trust daripada para pelabur. Okay. So itu adalah unit trust. Ya. Dan ini adalah bagaimana unit trust ini berfungsi. Ya. Kita sebagai unit holder, so kita akan membeli satu unit dalam unit trust fund ataupun tabung unit amanah tadi. Okey, dan bila kita beli itu, duit kita tu akan digunakan untuk membuat pelaburan yang sah, authorized investment, yang mana dikendalikan oleh fund manager tadi yang bekerja dengan syarikat UTMC ataupun pengurus dana. Ya. Dan satu perkara yang saya nak highlight di sini adalah pengurus dana tadi, walaupun mereka membuat pelaburan bagi pihak kita, tetapi mereka tidak memiliki saham tersebut. Ya. So, saham ini semuanya akan dimiliki oleh satu badan yang lain, kita panggil trustee. Ya.
So trustee inilah yang akan menjadi pihak ketiga yang akan menjamin bahawa saham tersebut berada dalam keadaan yang selamat. Maknanya kita sebagai unit holder, kita keluarkan wang untuk melabur dalam unit trust fund, diuruskan oleh fund manager, tapi saham yang dibeli tadi akan dinamakan di bawah trustee, ya, ataupun pemegang amanah. Jadi mereka ini yang memegang amanah, dan kalau apa-apa berlaku kepada fund manager ataupun pada UTMC sekalipun, wang kita ataupun pelaburan kita masih lagi selamat kerana ianya berada dengan pemegang amanah tadi. Ya. Itu yang baiknya tentang unit trust, di mana segalanya kita mementingkan kepentingan pelabur. Baik. Dan seluruh aktiviti ini diawasi dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan juga FIMM. So FIMM adalah satu badan yang mengawal selia aktiviti unit trust dan juga PRS ataupun skim persaraan swasta, dan memastikan bahawa semua individu yang bekerja di dalam keseluruhan industri ini mematuhi dan juga mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Jadi ini adalah satu bentuk pelaburan yang selamat, tidak ada maksud saya perkara-perkara yang meragukan berlaku, dan segalanya telah pun digariskan dalam panduan dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti. Baik, kenapa kita perlu melabur dalam unit trust? Sebagai belia ataupun mungkin yang baru bekerja dan sebagainya, kita mungkin tidak ada pendapatan yang banyak untuk kita buat pelaburan dan juga simpanan. Dan unit trust menawarkan peluang untuk kita membuat simpanan dengan serendah RM10 sekalipun. Jadi ini adalah satu peluang untuk kita ambil bagi memulakan langkah membuat pelaburan untuk masa depan. Satu perkara yang saya nak tekankan adalah pelaburan dalam unit trust ini adalah bersifat jangka panjang, long term investment. So ini bukannya satu program pelaburan di mana kita mendapat pulangan dengan cepat, tidak. Ini adalah satu bentuk pelaburan yang kita akan buat selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya, dalam jangka masa yang panjang, dan kita akan mendapat pulangan ataupun keuntungan daripada pelaburan kita. Okay. Jadi mengapa kita perlu melabur dalam unit trust? Pertamanya adalah portfolio. Kita dapat mempelbagaikan portfolio ataupun produk saham yang kita nak beli. So kalau kita melabur secara terus di Bursa Malaysia, kita belikan satu saham itu, kita akan terlibat dengan aktiviti yang dijalankan oleh syarikat tersebut, contohnya teknologi. Okay? Tapi dalam unit trust, dia akan membeli banyak saham, dan mungkin saham-saham itu terdiri daripada saham teknologi, saham sektor minyak dan gas, saham-saham peladangan, saham-saham komoditi dan sebagainya. Jadi kita pelbagaikan jenis saham ataupun portfolio yang kita boleh dapat melalui unit trust. Jadi dengan mempelbagaikan ini juga, kita merendahkan risiko kita. Jadi andai kata sektor peladangan mengalami penurunan dari segi income dan sebagainya, jadi kita dapat mungkin tampung dengan keuntungan yang kita dapat daripada sektor minyak dan gas contohnya. Jadi itu kita pelbagaikan dan kita merendahkan risiko yang kita hadapi. Yang kedua adalah dari segi kecairan. Maksudnya kita mudah untuk jual beli saham unit trust ni. Jadi hari ini kita beli, besok kita nak jual pun tak ada masalah. Kita tak perlu nak tunggu ada pembeli dan sebagainya. Macam di Bursa Malaysia ataupun di pasaran saham, kita kena bila kita beli, kita kena tunggu orang jual. Bila kita nak jual, kita kena tunggu orang nak beli saham kita, baru kita boleh jual. Dalam unit trust tak ada, sebab dia dikendalikan oleh syarikat pengurusan unit trust itu sendiri, dan mereka akan beli apabila kita nak jual, dan mereka akan jual apabila kita nak beli. Jadi tak ada masalah dari segi pada kita nak cairkan pelaburan kita tadi. Yang ketiganya, macam saya katakan tadi, keseluruhan aktiviti ini semuanya
dikawal dan diuruskan oleh mereka yang dilesenkan dan ditauliahkan, dan juga mereka yang bekerja secara penuh masa, ya, itu pengurus berdana. Dan mereka ini adalah orang yang terlatih dalam bidang ini. Mereka mempunyai kemahiran, mempunyai pengetahuan dan juga pengalaman yang cukup untuk menguruskan pelaburan bagi pihak kita. Okey, jadi kita tak perlu nak risau, kita tak perlu nak sentiasa memerhatikan sebagainya. Kita serahkan kepada pengurus dana untuk membuat pelaburan itu bagi pihak kita, dan kita hanya mendapat pulangan apabila setiap tahun syarikat pengurusan dana ini akan mengumumkan dividen dan sebagainya kepada pelabur-pelabur unit trust. Okey, so ini adalah kelebihan-kelebihan apabila kita melabur dalam unit trust. Kita mempunyai akses ataupun kita mempunyai peluang untuk mendapatkan pelbagai jenis saham. Kita mungkin tak mampu nak beli saham dalam oil and gas kerana harga yang tinggi, tapi melalui unit trust kita mampu untuk memiliki saham dalam oil and gas company, syarikat-syarikat oil and gas. Okay. Dan affordability ataupun kita mampu untuk membuat pelaburan dengan serendah RM10. Ya. So tidak ada isu tentang kita tak ada kemampuan untuk melabur. Jadi kalau ada RM10 setiap bulan pun kita boleh laburkan ke dalam saham-saham yang tertentu supaya kita mendapat pulangan yang berterusan. Dan ingat tujuan ataupun objektif dalam pelaburan unit trust adalah untuk jangka masa panjang. Dan yang ketiga, kita akan dapat tax benefit daripada interest ataupun keuntungan apabila kita menjual saham unit trust, di mana semua ini tidak dikenakan tax. So apa-apa dividen ataupun interest yang kita dapat daripada pelaburan kita dalam unit trust dikecualikan cukai. Sama juga kalau kita membeli unit trust katakan pada hari ini RM1, besok kita jual RM1.50, keuntungan 50% itu tidak dikenakan cukai. Dan jadi bagaimana kita nak melabur dalam unit trust? Okay. Pertama sekali adalah kita cari seorang unit trust consultant. Di Malaysia kita ada sekarang ni lebih kurang 55,000 konsultan skim unit amanah yang telah dilesenkan ataupun berdaftar dengan pihak FIMM. Pihak FIMM adalah badan yang menjaga standard konsultan ini, dan mereka sebenarnya melalui satu proses yang agak ketat sebelum mereka dapat didaftarkan dan dilesenkan untuk menjual dan juga memasarkan skim unit amanah ataupun unit trust. Jadi anda boleh berhubung dengan mereka dan mendapatkan penerangan yang lebih lanjut daripada konsultan ini berkenaan apakah objektif pelaburan anda. Adakah anda melabur untuk pendidikan di masa depan untuk anak-anak, ataupun membuat pelaburan untuk tujuan mendapatkan sejumlah wang bagi tujuan persaraan apabila mencapai usia 50 ataupun 60 tahun. So berbincang dengan pihak konsultan ini dan mereka akan mencadangkan unit trust ataupun dana-dana skim amanah yang bersesuaian dengan objektif pelaburan anda. Okay. Dan anda juga boleh melawat ke laman web mereka. Kita setakat ini yang berdaftar dengan FIM, kita ada 40 ahli yang menawarkan unit trust yang berdaftar dengan FIM, dan lebih daripada 800 dana yang ada. So anda boleh melawat ke laman web FIMM dan di situ ada tersenarai 40 ahli yang berdaftar dengan kita, pihak pengurusan unit trust, dan anda boleh lihat juga apa produk ataupun dana yang mereka tawarkan. Dan anda perlu ada jawapan kepada 3 perkara ini. Pertamanya, apakah kehendak risiko anda ataupun apakah tahap risiko yang anda boleh terima, sama ada tinggi, pertengahan ataupun rendah. Adakah anda seorang yang tidak mahu mengambil risiko? Adakah anda seorang yang sanggup mengambil risiko yang tinggi? Ingat, dalam pelaburan sentiasa ada risiko. Bila kita melabur,
pasti ada risiko. Yang bezanya sama ada risikonya tinggi ataupun rendah. Ada unit trust yang dijual pada harga RM1 dan kekal harganya RM1 pada bila-bila masa. Maknanya anda beli RM1, anda jual RM1. Maknanya tiada risiko di situ ya untuk anda kehilangan modal. Tapi ada juga kebanyakan unit trust yang dijual pada harga yang berbeza-beza ataupun sentiasa berubah. Ya. So kita hari ini mungkin beli RM1, besok harganya mungkin RM1.20 ataupun mungkin juga turun kepada 90 sen. Jadi anda kena tanya diri anda sama ada anda sanggup mengambil risiko yang tinggi ataupun anda tidak berani mengambil risiko dan anda pergi kepada unit trust yang bersifat harga kekal. Ya. Okey. Yang kedua adalah apakah tujuan ataupun objektif anda dalam membuat pelaburan ini? Ya, apakah satu orang kata target ataupun objektif anda bila nak melabur ni? Adakah nak mendapatkan pulangan sebanyak 20%, 30% dan sebagainya? Yang ketiga, adakah anda faham tentang segala kos yang mungkin akan anda tanggung dan juga risiko yang akan tanggung bila melabur dalam unit trust. Ya? Dan semua ini anda boleh dapatkan jawapan daripada konsultan yang berdaftar dengan FIM. Ya? Mereka akan terangkan apakah jenis-jenis kos yang terlibat, ya? Apakah perkara yang anda perlu tahu. Ya? Kita ada juga tempoh bertenang 10 hari ya, untuk anda membuat keputusan sekiranya tidak mahu meneruskan pelaburan. Baik, itu adalah tentang unit trust dan sekarang saya pergi kepada produk yang kedua iaitu private retirement scheme ataupun skim persaraan swasta. Bahasa yang mudah saya boleh terangkan, skim ini adalah sebenarnya skim untuk tujuan persaraan. Sama dengan skim yang ditawarkan oleh KWSP sekarang ini. Cumanya beza untuk skim ini adalah voluntary ataupun secara sukarela. Ya, skim KWSP adalah wajib kepada semua pekerja swasta di Malaysia, tapi untuk PRS, skim ini adalah satu lagi pilihan untuk anda ya, secara sukarela. Dan saya sarankan kepada anda yang mungkin baru bekerja ataupun masih lagi belajar, anda boleh mulakan pelaburan dalam PRS ini kerana dalam pelaburan dalam PRS ini, ciri yang sama dengan KWSP adalah simpanan itu hanya boleh dikeluarkan apabila mencapai usia persaraan, iaitu 55 tahun. Ya? Jadi, berbeza dengan unit trust tadi, anda boleh jual pada setiap hari, ya, jual beli dan sebagainya. Untuk PRS, anda hanya melabur dan terus melabur sehinggalah mencapai usia 55 tahun, anda boleh keluarkan semua pelaburan tadi. Ya? Itu bezanya. Ya? Dan skim ini adalah secara sukarela. Anda walaupun ada mencarum kepada KWSP, anda masih lagi boleh menyertai ya PRS ini jika anda mahu. Okey. So PRS memberikan satu lagi pilihan ya kepada anda untuk membuat satu lagi bentuk simpanan dan ataupun pelaburan untuk masa depan untuk persaraan sama ada kepada yang bekerja ataupun yang bekerja sendiri ya. Jadi ini adalah untuk tujuan persaraan. Okay. Dan anda boleh memilih ya berdasarkan keperluan anda, risk anda dan pelaburan untuk PRS boleh bermula serendah RM100 ya. Dan dia tidak ada satu tempoh yang wajib di mana anda mesti mencarum setiap bulan dan sebagainya. Ini tertakluk kepada kerelaan anda. So kalau boleh mencarum setiap minggu pun boleh, kalau nak mencarum setiap 3 bulan, 6 bulan, tak nak mencarum setahun pun boleh. So bergantung, bila anda ada kemampuan, anda boleh tambahkan caruman anda dalam PRS supaya anda mencapai tujuan ya, ataupun objektif yang anda tetapkan apabila mencapai usia 55 tahun nanti. Okay. Dan macam saya katakan tadi, memang design untuk persaraan, untuk tujuan persaraan. Easy investment, anda boleh mulakan dengan RM100 dan seterusnya boleh menambah nilai apabila pada bila-bila masa yang anda suka. Ya, tak ada keperluan mesti tiap-tiap bulan ya, dan sebagainya. Tak ada isu tersebut. Dan juga anda mampu dengan RM100 sebulan, mungkin boleh
pertimbangkan untuk mulakan kepada anak-anak yang berusia 18 tahun ke atas, ya, supaya mereka akan mendapat satu jumlah yang agak selesa apabila mencapai usia persaraan 55 tahun nanti. Baik, jadi sama juga dengan unit trust, dalam PRS kita juga ada tax incentive. So dalam untuk pencukaian anda akan diberikan pengecualian cukai sehingga 3,000 setahun, ya, bagi pelaburan yang telah dibuat dalam PRS, ya. Dan kita ada private pension administrator ataupun PPA yang mengawasi semua ini, dan mereka juga bersifat sebagai pemegang amanah kepada akaun untuk PRS, ya. Dan sama seperti unit trust tadi, keseluruhan operasi ataupun industri PRS ini juga tertakluk kepada peraturan dan juga standard yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan juga berdaftar dengan FIMM. Kita ada 8 PRS provider, ya. Kita ada 8 pihak ataupun syarikat yang menawarkan PRS sekarang ini di Malaysia yang berdaftar dengan FIMM. Okay. So, saya dah sentuh tadi bagaimana anda boleh mulakan investment dengan PRS. Jumpa dengan mana-mana 8 PRS provider tadi, dan ataupun anda boleh pergi ke laman web PPA, ya, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut untuk bagaimana membuka akaun, ya, bagi menyertai PRS. Okay, so sama juga dengan unit trust. So PRS kita dipanggil sebagai contributor. Okay, so kita akan beli unit dalam distributor. So dalam yang dikeluarkan oleh PRS provider. So PPA akan sebagai administrator untuk semua ini, ya. Dan kita ada pilihan, ya, sama ada kita nak go for growth fund ataupun yang ini risikonya agak tinggi, moderate fund agak rendah, dan juga conservative fund kepada mereka yang tidak mahu mengambil risiko yang tinggi, ya. Okey, so ini adalah antara iklan yang kita keluarkan berkenaan dengan PRS, ya. So seperti yang saya katakan tadi, PRS adalah satu skim pelaburan untuk tujuan persaraan, ya. Jadi kita melabur sekarang dan kita akan nikmati apa yang kita telah laburkan apabila mencapai usia persaraan nanti, ya. Baik, sekarang saya nak sentuh sedikit tentang scams ataupun perkara-perkara yang berlaku di dalam masyarakat, ya. Kisah saban hari kita mendengar ataupun kita membaca berita berkenaan penipuan, ya, berkaitan dengan pelaburan dan sebagainya. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan mengambil maklum tentang perkara ini, ya. Jangan sesekali melabur ataupun tertipu dengan tawaran pelaburan oleh pihak yang tidak berdaftar, ya. Pastikan mereka ini berdaftar dengan FIMM. Sekiranya mereka mendakwa mereka menjual unit trust ataupun PRS, pastikan mereka berdaftar dengan FIMM, dan anda boleh memastikan dengan melawat ke laman web FIMM di www.fimm.com.my, pergi kepada bahagian authorized consultant dan anda boleh typekan nama mereka, dan sekiranya mereka berdaftar, maklumat mereka akan berada di situ. Dan yang keduanya, anda juga boleh meminta kad yang telah dikeluarkan oleh FIMM kepada mereka untuk memastikan mereka adalah konsultan yang berdaftar, ya. Kerana ramai orang yang akan mendakwa mereka menjual unit trust dan PRS tapi mereka sebenarnya tidak berdaftar, dan akhirnya anda akan hilang wang anda apabila mereka ini tidak melaburkan wang anda ke tempat yang sepatutnya, ya. So hati-hati dengan apa-apa jua konsultan yang datang kepada anda yang mengatakan mereka adalah konsultan unit trust. Pastikan anda cek dan minta kad, ya, pendaftaran mereka. Laburan Cik Syuhada selamat ni. Setuju? Setuju. Ini duitnya. Tak. Saya tak boleh ambil duit ni. Laporlah secara bijak. Di FIMM, kepentingan berlabur keutamaan kami. Baik, yang ini yang perkara kedua yang saya nak sentuh. Walaupun konsultan itu adalah berdaftar dengan FIM, tapi jangan sesekali memberikan wang tunai kepada mereka. Kita dah ada banyak kes yang kita terima laporan bahawa
pelabur memberikan wang tunai kepada konsultan dan konsultan tidak melaburkan wang tersebut dalam syarikat pengurusan dana. Jadi dia bawa lari duit. Jadi jangan sesekali. Sebenarnya konsultan tidak dibenarkan untuk menerima wang tunai ataupun meminta anda untuk bank in ataupun transfer ke dalam akaun pribadi mereka. Semua pelaburan sama ada tunai ataupun melalui bank mestilah disalurkan terus ke akaun syarikat pengurusan dana. Jadi kalau ada konsultan yang approach anda dan anda bersetuju untuk membuat pelaburan, minta mereka bagi nombor akaun syarikat pengurusan dana. Jangan sesekali memberi wang tunai ataupun transfer ataupun bank in ke dalam akaun pribadi konsultan tersebut. Sebab apabila telah berlaku, agak sukar untuk pihak FIM untuk mendapatkan kembali wang tersebut kerana mereka akan menyalahguna wang ini dan akhirnya kita tak dapat nak recover, so pelabur akan rugi. Dan ada juga kes di mana kadang-kadang katakan pelabur memberikan RM10,000 secara tunai tapi hanya mereka akan laburkan RM2,000 saja dan mereka akan simpan lagi RM8,000. Pun kita ada kes-kes yang sebegini. Jadi untuk mengelakkan kes ini, jangan bagi wang tunai, jangan serahkan wang tunai, jangan transfer atau bank in ke dalam akaun pribadi konsultan. Pastikan anda bank in terus ke dalam akaun syarikat pengurusan dana ataupun UTMC yang menawarkan dana tersebut. Saya tanda tangan dulu, nanti awak isikan. Laporlah secara bijak. Di FIMM, kepentingan berlabur keutamaan kami. Baik, yang ini perkara seterusnya iaitu jangan sesekali tanda tangan borang pelaburan yang kosong. Sebab banyak perkara yang boleh dilakukan dengan borang yang kosong ini. Mereka akan minta anda tanda tangan ataupun cap jari borang yang kosong dan akhirnya mereka akan salah gunakan borang ini. Jadi jangan tanda tangan borang yang kosong sesekali. Okey. Baik, seterusnya sedikit tentang FIMM. FIMM diberikan status sebagai Self-Regulatory Organisation ataupun SRO pada tahun 2011 yang mengawasi aktiviti pemasaran dan juga penjualan untuk unit trust dan juga private retirement scheme. Ini semuanya di bawah Surrender Security dan ini antara tugas-tugas ataupun bidang kuasa yang ada pada FIM, iaitu kita mengawasi, kita menjadi industrial focal point, kita juga membuat penguatkuasaan, kita mengambil tindakan terhadap konsultan-konsultan yang tidak mematuhi peraturan, kita juga membuat aktiviti pendidikan seperti program seperti ini dan kita memberikan latihan kepada konsultan untuk meningkatkan prestasi mereka dan kita juga menetapkan standard dan juga praktis untuk industri. So, kalau anda ada apa-apa masalah dengan konsultan ataupun unit trust ataupun PRS, anda boleh lawat laman web FIMM dan kemukakan komplain di alamat email yang tertera. Okay. So itu saja daripada saya. Encik Syarul ada satu soalan daripada peserta. Yep. Okey. Bagaimanakah pihak FIMM atau syarikat yang menawarkan pelaburan unit trust memastikan pelaburan yang dibuat adalah the best for the customers, iaitu bukan hanya memasukkan saham-saham yang dipegang oleh syarikat tersebut? Baik. Okey. Apabila anda membuat keputusan untuk membeli satu saham unit trust dalam katakan dana ABC, anda perlu perhatikan dalam prospektus apa tujuan dana ABC, ke mana duit pelaburan akan dilaburkan, apakah jenis-jenis saham yang akan dibeli. Semua ini, maklumat ini adalah wajib dinyatakan dalam prospektus. So mereka wajib menyatakan sama ada 90% daripada pelaburan akan digunakan untuk membeli saham, 10% akan digunakan untuk membeli fixed income ataupun saham yang bersifat fixed income dan pelbagai lagi bond dan sebagainya. So pecahan ini semua mesti dinyatakan dalam prospektus dan prospektus ini sebenarnya diluluskan oleh pihak Surrender Security. Sebab sebelum setiap dana diberi kebenaran untuk dipasarkan di Malaysia, mereka melalui proses yang ketat dengan Surrender Security di mana semua elemen ini akan dipastikan
betul dan juga tidak menyeleweng. So anda perlu baca dengan jelas prospektus dan tahu okey, dana ABC ini akan melabur dalam sektor apa, teknologi, pembuatan, pengilangan, peladangan dan sebagainya. So daripada situ anda akan tahu apa yang anda mahu. Kalau anda mahukan satu bentuk pulangan yang agak tinggi, risiko juga agak tinggi, mungkin anda akan memilih dana yang melabur dalam industri yang mungkin memberikan pulangan yang tinggi tapi risikonya agak tinggi. Contohnya oil and gas. Ya, ada masa dia akan memberi keuntungan yang berlipat kali ganda, tapi ada masa apabila berlaku peperangan contohnya, harga minyak jatuh dan saham juga akan jatuh. Jadi ini semua berbalik kepada yang saya katakan tadi, risk appetite ataupun bagaimana selera anda untuk menerima risiko tadi. Ya. Jadi itu antara perkara yang dibuat dan bagi memastikan bahawa dana-dana ini dipasarkan dan diuruskan oleh pengurus dana mengikut apa yang telah dinyatakan dalam prospektus. Ya, jadi baca prospektus itu paling penting kepada pelabur. Okey, saya harap dapat menjawab soalan tadi.